Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, kita sambung lagi kuliah yang mana kita berhenti pada 4 hari bulan Oktober bulan lepas berkaitan dengan ilmu faraid. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung balik kuliah kita. Seingat saya, alhamdulillah, pihak jawatan kuasa atau pihak masjid Taqwa ada dalam YouTube. Saya tak ingat kat mana saya berhenti, boleh tengok itu balik. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, seingat saya pada bulan lepas kita berhenti pada tajuk berkaitan dengan faktor atau punca atau sebab berlakunya kelewatan penyelesaian pusaka. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkenaan dengan faktor atau punca atau sebab berlakunya kelewatan penyelesaian harta pusaka dalam kalangan masyarakat, terutamanya masyarakat Muslim di Malaysia ini, saya lebih fokuskan kepada faktor berkaitan dengan diri atau keluarga itu atau sikap. Saya tak fokuskan faktor undang-undang, faktor pentadbiran, apa semua itu biar orang lain selesai dulu. Kita nak fokus untuk diri kita dulu. Kita nak hadapi ni, biar diri kita yang selesaikan dululah. Kan? Memang banyak ya tuan-tuan dan puan-puan, soal undang-undangnya, soal pentadbirannya. Pada 26 hari bulan baru ni di Dewan Rakyat kita, Dewan Rakyat kita itu sedang meminda Akta Harta Pusaka Kecil Pembahagian 1955, Akta 98. Daripada 2 juta dinaikkan kepada 5 juta untuk dikategorikan sebagai harta pusaka kecil. 26 hari bulan baru ni berlaku pindaan di Dewan Rakyat dan diluluskan. Jadi kita tunggulah untuk dibawa kepada Dewan Negara dan diperkenankan oleh baginda tuanku, kemudian diwartakan untuk dikuatkuasakan. Sekarang ini penyelesaian di pejabat tanah 2 juta. Tapi apabila lulusnya pindaan terbaru naik kepada 5 juta. Itu undang-undang, bukan kerja utama kita. Kerja utama kita nak selesaikan masalah hakik harta bertangguh ini, sikap kita nak baiki. Mungkin nak baiki sikap kita, nak tambah baik ilmu kita. Itu maksud saya, faktor yang saya cuba fokuskan kat sini. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, saya ulang balik, faktor pertama antara sikap masyarakat kita mungkin terkena kepada keluarga kita, rakan kita, jiran kita dan sebagainya. Antara sikap utama yang paling puncanya suka bertanggung. Itu sikap. Kan? Biasa tuan-tuan dan puan-puan dengar tak? Dalam masyarakat kita kan kubur merah lagi. Nak buat apa? Kaluk sangat ni. Tak ada mana-mana pun yang melarang pembahagian harta pusaka walaupun baru berlaku kematian. Tak ada larangan khusus. Tak ada. Jadi sikap itu, dia kata berdosa tau, bahagi harta pusaka cepat sangat ni. Saya tak faham di mana dia ambil punca asalan itu. Sebenarnya tak ada masalah. Perbincangan untuk urusan pembahagian harta pusaka sewajarnya sesegera mungkin, kerana dia tertakluk kepada hak-hak harta pusaka. Kalaulah perbincangan harta pusaka itu dilakukan lewat bagaimana hal hutang, bagaimana hal pengurusan yang lain, hutang terutamanya wajib dibayar menggunakan harta pusaka. Itu wajib. Harta yang ditinggalkan oleh si mati wajib digunakan untuk bayar hutang. Bukan bahagi dulu, tetapi untuk bayar hutang, bincang perbahagian itu perlu. Kita nak bahagi pusaka ni macam mana? Contoh kan, Abang Long kata kepada adik-adik kita, nak bahagi pusaka ni macam mana? Oh, ayah ada hutang bang. Barulah, cantik. Soal bincang pusaka, tapi urutan itu akan berbangkit. Okey, urutan. Kan? Soal nak buat tahlil, urutan harta pusaka berlaku. Sebab nak buat majlis tahlil bukan tak boleh buat. Okey, tuan-tuan dan puan-puan ni, bukan tak boleh buat, tak boleh guna harta pusaka. Dia ada beza dua tu.
Terpulang nak buat ke tak nak buat ke, orang kita biasanya buatlah 1 malam, 3 malam, 7 malam, 40 hari, 100 hari dan sebagainya. Terpulang itu masing-masing lah. Kan perdebatan di kalangan fuqaha dan sebagainya itu masing-masing. Yang naknya, yang kita nak fokusnya, walaupun mereka kata boleh, walaupun kumpulan ni kata tak boleh, tentang harta pusaka tak boleh guna. Apatah lagi melibatkan anak yatim. Jadi kalau tak bincang pusaka, berbangkit tak perkara itu. Segera tu. Malam ni nak buat terus majlis tahlil. Hari ni meninggal ke bumi. Kalau ambil harta pusaka ada anak yatim, letih sikit lah. Bukan tak boleh orang lain nak pergi makan, itu orang lain. Keluarga berkenaan kena buat catatan. Bukan tak boleh ambil catat. Sebab ada anak yatim. Kita sembelih lembu dia seekor 3,000. 3,000 bahagian anak yatim berapa? Ya tak, anak yatim pun makan juga ustaz. Kan jenuh lah. Payah. Nak bagi tahunya apabila bincang pusaka, benda itu terkait. Okey, dia tarik menarik. Kalau tak bincang, dia orang panggil, orang Terengganu panggil, dia ambil macam tu je. Tak kisah pun pusaka ke tak pusaka ke, lepas tu niat nak hadiah pahala. Agak-agak macam mana? Kan? Agak-agak macam mana, tak apa. Kita kan nak buat pahala kepada arwah. Pahala kepada arwah buat pakai harta sendiri. Jangan guna harta orang. Tidak ambil harta jiran bawa letak kat tabung masjid. Niat pahala kan? Nampak tuan-tuan. Saya agak yang ini kerana lama sangat masyarakat, saya agak orang panggil nak keras sikit lah, nak baiki. Kalau lah boleh ambil harta orang lain, nak buat amal pahala, ambil harta jiran, kita letak dalam masjid. Boleh faham? Dia tu bukan harta orang lain, harta arwah. Arwah tidak berharta, balik kosong. Siapa kata arwah ada harta? Itu harta peninggalan bekas sahaja. Bekas dia. Dia tak ada harta dah, habis. Sebab itu geran tanah kena tukar nama, geran kereta tukar nama, duit habis lampai orang buat belanja. Sebab tak ada dah harta si mati. Habis. Okay, kita datang, balik ada harta lah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kena hati-hati. Apabila tak bincang pusaka, berbangkit tak perkara ini. Ini kita bimbang kita nak niat pahala kepada arwah, nak hantar pahala kepada arwah dan sebagainya, tergantung. Kan rugi, duit habis, harta habis. Kerana apa? Kerana harta yang digunakan untuk jamu orang makan itu tidak clear, tidak jelas. Boleh nak buat catat. Okey, lembu seekor. Sebab itu nak belajar hukum pusaka. Lembu 1 ekor yang kita nak sembelih cukup 100 hari ni, berapa harga? 4,000. 4,000 bagi anak yatim mengikut hukum pusaka, berapa nilainya? Katakanlah 400. Kira-kira 400. Tolak 400. Carilah duit mana. Reserve 400 ini bagi anak yatim. Sembelihlah lembu tu. Tak ada masalah pun. Tapi teknikal dan cara itu kena faham. Jadi bila nak bayar ni terpulang, siapa pemegangnya? Macam kita lah, duk pegang duit air raya bila. Siapa yang pegang? Anak kita doktor rekong tu. Pergi jalan rumah raya, bagi duit raya. Siapa yang pegang? Begitulah. Kan? Pak pusaka kita banyak tanya. Pak raya berapa? Ayah kena pegang mak. Ayah ke mak? Biasa serah kat mak lah. Tapi bak pusaka kita tak fikir. Siapa nak pegang baru kita bertanya. Bak duit raya, contoh saya bagi duit raya anak itu umur 1 tahun, 2 tahun. Kan kita pergi jalan rumah orang, duit air raya orang taklah sampul bagi ke anak kita. Duit anak kita tu. Bukan duit kita. Kalau kita tak awak anak pun kita tak bagi pun. Jadi duit tu siapa pegang? Kita lah. Sama lah macam sembelih lembu tadi. Mak dia masih hidup. Suruh kat mak, ini duit kami bayar, adik-beradik tolong. Ataupun tak nak bayar lagi, buat catatan sebagai berhutang dengan anak yatim tu. Manalah tahu kita meninggalkan datang. Walaupun berhutang RM10, RM20 tetap kena bayar. Apatah lagi harta anak yatim. Kerana larangan keras Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim nara wa yaslawna sa'ira. Okey? Sesungguhnya orang yang makan harta anak yatim, dia seolah-olah sesungguhnya dia telah menelan. Sesiapa yang makan harta anak yatim secara zalim. Okey? Kan dia seolah-olah telah menelan api neraka, api dalam perutnya, dan dia akan dihumbankan ke dalam api yang
yang menyala-nyala. Dia tak kata makan banyak, makan sikit. RM10 je pun. Kita kata takkan banyak. Tak ada dalam ayat tu. Umum. Makan harta anak yatim. Anak yatim ni siapa dalam mazhab Syafi'i? Anak yang bawah umur dan belum balik, terutamanya yang kematian ayah dalam mazhab Syafi'i. Kalau ayah masih hidup, ayah masih hidup, mak meninggal, bukan anak yatim. Nak panggil terpulang kepada tuan-tuan dan puan-puan, kesan hukumnya berbeza. Tetapi kalau ayah meninggal, mak masih hidup, anak itu anak yatim. Oleh itu, hati-hatilah wahai ibu dalam menguruskan harta anak yang kematian ayah. Itu tujuan. Sebab dia sudah tergolong dalam anak yatim. Sebab kita kata bukan orang lain anak saya. Salah ke saya nak guna? Tak salah kalau tidak dikatakan zalim. Katakan zalim. Apa yang dikatakan tak zalim? Harta yang anak dapat daripada arwah ayahnya cukup kadar haul dan zakat. Kena wajib bayar zakat walaupun budak itu budak lagi tapi hartanya banyak yang dapat daripada ayah. Wajib bayar zakat. Ambillah bayar zakat. Zalim tak? Perintah. Itu maksud zalim tu. Kemudian anak ini sekarang ini mungkin tak ada kemampuan dan sebagainya, ibu nak ambil duit itu nak beli komputer, laptop, nak buat anak kita nak kuliah online. Bukan zalim. Tapi nak ambil untuk buat kenduri arwah. Boleh tuan-tuan dan puan-puan faham tak? Nampak tak? Nak beli kasut sekolah tak ada masalah. Nak beli laptop tak ada masalah. Apabila anak itu sudah besar sedikit, kakak dengan abang satu bilik, tak boleh dah duduk sekali. Boleh nak renovate rumah, ambil duit anak-anak. Amanah raya pun benar kalau kita pergi, kalau amanah raya bukan. Kita mohon dengan amanah raya. Sebab dulu masa kanak-kanak tidur sekali ya anak kita. Dah sekarang ni dah umur 8 tahun, yang ni umur 11 tahun, tak elok dah. Bilik hanya ada satu. Duit kita tak ada. Boleh tak nak guna duit anak? Di amanah raya, kalau amanah raya bukan, amanah raya bagi. Kalau kita pegang lagi mudah lah. Kan? Boleh renovate bagi bilik anak satu pakai duit apa? Anak. Itu dikatakan tak zalim. Okey. Semua ulama dalam soal buat majlis kenduri arwah dan sebagainya itu kena hati-hati sedikit lah ya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab pengurusan harta anak yatim ini kita perlu hati-hati. Jadi untuk kita menjaga benda-benda yang macam ini, perkara-perkara yang macam ini, kita kena apa? Kena cepatlah bagi pusaka. Kalau kita tangguh-tangguh kebarangkalian risiko untuk menyalahguna makin tinggi. Sebab apa? Ayah meninggalkan kebun sedang berbuah. Arwah ayah anak yatim, kelapa sawit. Rumah sewa sedang disewa. Contoh, ke mana hasil kebun, ke mana hasil rumah sewa? Okay. Selagi mana tak bahagialah. Okey, rumah dapat kat siapa, kebun dapat kat siapa, selesailah. Ke mana hasil itu? Itu persoalan. Kalau tak bincang soal pusaka macam mana. Mungkin anak kita anak kita besar, nanti kita tanyalah, kita yang minta halal lah, bukan orang lain. Saya bimbang dia tak sempat besar, kita meninggal dahulu, atau dia meninggal dahulu daripada kita tak sempat nak tanya. Macam mana? Kan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, di sinilah kita perlu berhati-hati dalam soal pengurusan harta pusaka. Bukan masalah boleh tak boleh, masalah bagaimana nak suruh jadi boleh. Bukan kata tak boleh buat, bukan masalah tak boleh buat, masalah bagaimana penggunaan harta. Kalaulah anak-anak kata ini soal pengurusan harta keluarga dalam kalangan kita lah, nak nasihat bagaimana cara kita nak mengurus, bagaimana cara kita nak kan. Sebab itu saya selalu sangat, kalaulah semua dewasa, semua sekali anak-anak atau waris mati dewasa berakal, tak ada anak yatim, ustaz boleh tak nak buat? Tak ada masalah kalau semua setuju, tapi nilai catatan, nilai belanja yang digunakan itu catat berapa belanja. Buat majlis malam pertama berapa, malam kedua berapa, semua setuju.
Kalau semua setuju, habis pun tak apa sebab harta masing-masing lah. Okey, kalau semua setuju kan terpulang, tapi sebaik mungkin catat jumlah. Bimbang-bimbang, lepas daripada itu, sebulan lepas itu orang datang minta hutang. Memang betul si mati berhutang pun. Katakanlah harta dah tak ada, wajib waris-waris mengganti sekadar perbelanjaan tadi. Sebab hutang wajib bayar. Itu kesan. Kita kata Allah nak bayar hutang macam mana? Arwah pun dah tak ada, harta dah habis. Harta ke mana dulu? Kami buat majlis satu malam, malam pertama 1,000, malam kedua 1,000, malam ketiga 1,000, sehingga malam ketujuh habis 7,000 pakai catering. Kemudian 40 hari kami korbankan lembu cari ibu seekor habis dalam 5,000 kan. Sebab itu suruh catat, hutang wajib bayar. Siapa kena bayar tu? Waris. Habis kita dengar cerita kan, hutang wajib bayar harta pusaka. Iyalah, kamu dah belanja buat majlis tahlil harta pusaka. Boleh nampak tuan-tuan dan puan-puan hubung kait itu. Kalau harta banyak itu cerita lain tuan-tuan dan puan-puan ya. Guna duit khairat itu cerita lain, tak ada masalah. Nak guna duit khairat, nak guna sumbangan orang ramai, itulah jalan kita nak mengelak daripada harta pusaka. Anak yang berada beri sumbangan itu terbaik. Yang saya kata ni kalau guna harta pusaka. Kalau nak guna, tak apalah ustaz, saya tanggung, saya buat majlis ni bukan untuk orang lain, untuk arwah ibu saya, untuk arwah bapa saya pakai harta saya sendiri. Alhamdulillah, bagus. Seronok ustaz nak buat, nak pimpin majlis dan sebagainya, nak makan, bukan seronok, tak tertanya-tanya. Kan anak-anak kecil ramai je, seronok ke? Kan tak salah pun. Yang keluarga perlu berhati-hati. Okey. Kalau terbaiknya pakai selain daripada harta pusaka, terbaiklah. Itu yang kita nak guna. Bukan tak, itu masing-masing, khilaf masing-masing. Dalam amalan kita selalu buat, belanja orang dan beri makan orang, dapat pahala beri makan. Nak pahala, jalannya betul. Harta dari mana? Baru ada pahala. Itu maksudnya, sebab kita nak hadiah pahala, bukan nak hadiah makanan kepada arwah. Nak dia pahala kan, nak berpahala biar jalannya betul. Walaupun nampak benda baik tapi jalan tak betul, kemungkinan harapan kita itu tak tercapai. Jadi walaupun Allah SWT itu maha kaya dan sebagainya, kita buat jalan yang betul dulu, barulah kita mengharap keredaan dan ada pahalanya untuk kita hadiah. Ulama khilaf berkaitan dengan sampai atau tidak pahala yang kita nak buat ini. Jumhur mengatakan sampai. Itu khilaf lain pula. Kan perkara khilafiyah itu. Okey. Jadi yang masalah kita ni bagaimana kita nak guna harta. Sebab itu perbincangan kita nak bincangkan bagaimana kita nak laksanakan. Kalaulah kita buat majlis tahlil, buat ini, buat itu, kita ambil duit di mana, di situlah perlu kepada pemahaman tentang harta. Ingat, kalau kita ambil harta arwah, kita buat majlis tahlil, walaupun semua setuju, tiba-tiba sampai masa bayar hutang tak cukup, wajib waris ganti sekadar jumlah buat majlis itu. Sebab itu saya kata catat nilainya. Yang lain waris tak wajib bayar. Kalau arwah meninggal dunia tidak berharta, waris tak wajib bayar hutang pakai harta waris sendiri. Isteri tak wajib pakai harta dia bayar hutang suami, anak tak wajib pakai harta dia bayar hutang ayah kalau ayah meninggal. Tetapi wajib bayar hutang si mati pakai harta pusaka yang si mati tinggal. Itu wajib. Yang tu dalam mazhab Syafi'i kita mengatakan kalau anak nak tolong bayar berkelapangan, isteri nak tolong bayar, sunat sahaja. Tak buat tak ada masalah. Apabila sunat jangan paksalah. Itu je. Takut kita paksa pula menyusahkan. Paksa maksudnya orang yang hutang tak ada duit arwah, kamulah yang bayar. Kamu isteri dia, paksa pula isteri. Isteri wajib tak bayar? Tak wajib. Kita nak elakkan perkara itu lah. Kalau jaminan bank dan sebagainya itu cerita lain tuan-tuan dan puan-puan ya. Itu ada hitam putihnya. Kan manalah kita tahu tak wajib bayar pakai harta sendiri. Wajib bayar pakai harta pusaka peninggalan si mati.
Apabila harta pusaka itu digunakan untuk perkara lain selain daripada perkara wajib, tiba-tiba tak cukup bayar hutang, kena gantilah. Yang di situlah wajib waris keluar balik yang catatan tadi kalau tak cukup. Sekadar jumlah. Sebab itu saya kata catat. Dan dia terkait pula dengan wasiat. Okay? Tuan-tuan dan puan-puan biasa dengar wasiat berapa kadarnya? 1/3 daripada harta pusaka. Wasiat tak boleh buat semua. Selain daripada waris, wasiat boleh buat kepada perkara-perkara selain daripada waris 1/3. 1/3 ini bukan ditentukan oleh ulama. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'ad bin Abi Waqqas ketika diziarahi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya ada harta, saya ada anak perempuan. Boleh tak saya nak mewasiatkan 2/3 daripada harta saya kepada jalan Allah?" Rasulullah kata jangan. Jalan Allah tu jalan yang diperjuangkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kata jangan banyak tu. Kalau macam itu boleh tak dengan separuh an-nisfu? Kan an-nisfu boleh tak? Rasulullah kata jangan. Sedangkan nak buat wasiat untuk jalan Allah. Kita tak. Kita kata Allah apa salahnya nak buat wasiat semua harta ke rumah anak yatim kan? Kan. Kita nak perkuatkan hujah kita nak suruh kata boleh. Sa'ad bin Abi Waqqas yang ada anak perempuan, okey? Tak boleh Rasulullah kata. Ya Rasulullah, dah kalaulah 2/3 tak boleh, apa ni 1/4 tak boleh, kalaulah 1/3 macam mana ya Rasulullah? Rasulullah pun jawab dalam keadaan yang agak berat. Sebab itu sebahagian ulama mengatakan makruh wasiat ngam-ngam 1/3. Tidak ada sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasiat ngam-ngam 1/3. Kita kata hebat dia buat wasiat semua harta. Hebat ke mana? Sahabat tak ada. Saidina Umar dikatakan 1/4, Saidina Ali dikatakan 1/5 sahaja buat wasiat. Kan? Kita kata hebat orang ni buat wasiat semua harta rumah anak yatim. Saya gelak je lah. Hebat ke mana? Salah dari segi hukum sah. Kena betulkan balik kefahaman kita. Rasulullah kata 1/3 as-sulusu was-sulusu kasir innaka antaziruka warasaka aghniya'an khairun min an yatakaffafuna nas au kama. 1/3 as-sulus was-sulusu kasir. 1/3 pun dah banyak. Alangkah baiknya kamu meninggalkan waris kamu dalam keadaan kaya daripada meninggalkan mereka dalam keadaan meminta-minta. Okay, itu larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu wasiat tidak boleh lebih 1/3. Bila hitungan 1/3 perbahasan ulama dalam mazhab Syafi'i kita, bila berlaku kematian bukan pada masa buat. Kita buat wasiat umur 50 tahun, mati umur 70 tahun. Lepas mati baru kira 1/3 daripada harta yang kita buat wasiat. Bila dikira 1/3 itu pula selepas tolak hutang, selepas urus jenazah. Sebab itu sebab itu ada kaitan kalau kita guna harta pusaka untuk buat majlis tahlil jika sekiranya mengurangkan bahagian 1/3 wasiat. Boleh faham? Boleh nampak tuan-tuan dan puan-puan, kaitan-kaitan itu yang kita buat kalau guna harta pusaka yang perlu dicatat. Sebab 1/3 daripada harta peninggalan si mati selepas ditolak hutang, selepas pengurusan jenazah. Apa yang dimaksudkan dengan pengurusan jenazah? Tidak termasuk majlis tahlil kenduri arwah dibelanjakan untuk itu. Harta dibelanja. Nak buat masing-masing terpulang kan, masyarakat kita buatlah. Tak ada masalah. Okay, dari segi itu perbelanjaan kita hati-hati. Oleh itu kiraan 1/3 bermulanya di mana? Selepas tolak hutang dan sebagainya. Baru kira 1/3 wasiat. Kalaulah hutang itu banyak, tak cukup meliputi harta wasiat itu kena guna bayar hutang dulu. Walaupun wasiat tidak ditunaikan.
Sebab ranking hutang nombor 1. Selepas daripada urus jenazah, ranking hutang. Kita tahu harta arwah dah habis dah ni, tinggal tanah je sebidang. Dia buat wasiat, diberikan kepada ma'had tahfiz, nak guna tak? Kena guna buat bayar hutang, walaupun tak laksanakan wasiat. Kerana hutang wajib dibayar ketika hidup lagi, bukan mati. Cuma tak berkesempatan untuk bayar hutang ketika hidup. Tak ada kelapangan mati baru ada harta kan. Takkan nak jual tanah, kita nak duduk di rumah tu. Mati, kenalah. Kalau tak cukup nak bayar hutang, kena tu teknikal lah. Wari-wari tak nak jual, ganti dengan duit sendiri, tu teknikal lah. Itu maksudnya. Okey. Baik tuan-tuan dan puan-puan, nampak ya, kritikal pusaka ni kalau tak ada pendedahan, tak ada ilmu. Kita bimbang, takut nanti kita guna harta untuk majlis-majlis yang tidak perlu kita gunakan harta pusaka. Tak cukup nanti kita tarik, oh harta dah kurang, tak cukup dah 1/3. Bukan hutang saja. Awak guna ke mana dulu harta? Oh, kami buat majlis ini, kami buat kepuk, kami buat apa ni, macam-macam. Baik tu lama bincang. Gali kubur boleh tak ambil upah? Boleh. Pakai harta pusaka? Boleh. Kalau penggali kata tak naklah upah Ustaz, tak payahlah upah, okay, kita rasa tak sedar hati. Apabila dia tolak upah, kita tak sedar hati. Kita nak belilah kain pelekat ke, sejadah, nak hadiah. Hadiah tak boleh ambil. Lain hadiah dengan upah. Sebab itu nak faham, upah boleh dipakai harta pusaka. Hadiah tak boleh, sebab hadiah sunat aja. Nak beri boleh, tak nak beri pun tak apa. Upah dah kalau kena bayar, kenalah. Sebab itu beza. Oleh itu, kalaulah kita ambil, kan kata Allah, siang pula bukan gali tak ambil, tak apa, kita beli kain pelekat dan sejadah lah, hadiah kat dia. Sebut je hadiah, tak boleh ambil harta pusaka. Sebab hadiah lain. Boleh faham tak? Sebab benda tak perlu. Beza tu. Sebab itu nak kena hati-hati, nak kena faham. Daripada harta, kalau nak pakai harta sendiri, tak terima isu dah ni tuan-tuan dan puan-puan. Kita tak yang tanyalah Ustaz, boleh tak nak guna wang khairat? Tak ada masalah yang tu. Boleh tak nak guna sumbangan orang ramai? Tak ada masalah yang tu. Boleh tak saya nak tanggung? Tak ada masalah. Cuma tanggung jangan claim lah nanti. Apabila gitu, ramai yang claim, ramai jumpa saya tuan-tuan dan puan-puan. Dia kata, saya Ustaz, boleh tak saya nak tuntut balik perbelanjaan urus jenazah ayah saya dulu Ustaz? Rupanya ayah saya banyak duit. Sekarang dulu masa tu saya yang tanggung, masa bahagi sekarang ni dah alam-alam bergaduh habis adik-beradik. Saya nak keling habis nak tuntut semula-semulalah. Begitulah masalah masyarakat kita. Saya kena tanya balik, semasa awak belanja dulu awak niat apa? Awak guna untuk apa? Saya niatnya nak belanja untuk arwah lah, urus jenazah. Adik-beradik lain tahu tak? Tahu. Tak boleh dah tuntut balik. Tetapi ramai kita yang boleh tuntut balik begini urus jenazah arwah ayah atau arwah ibu. Mungkin nak guna harta arwah ada dalam bank, payah nak keluar. Abang Long pun katalah, tak apa, pakai duit abang dululah. Apa makna? Kan? Apa makna? Sebab itu saya kata, awak kata macam mana dulu? Bukan boleh jawab mudah-mudah. Kau yang kata tak apalah dek, kita duit arwah ayah tak ada cash ni, nak bayar ambulans hantar dari hospital ke rumah, nak upah orang gali kubur, nak beli barang-barang untuk kafan, nak upah orang mandi, semua boleh ambil harta pusaka yang saya sebut tadi tu. Iaitu boleh. Itu perbelanjaan wajib untuk mengurus jenazah. Okay? Itu boleh ambil. Yang perbelanjaan wajib untuk urus jenazah boleh digunakan harta peninggalan si mati. Ini untuk lelaki dulu. Kalau isteri yang meninggal, wajib guna harta suami, walaupun isterinya seorang yang kaya. Kalau anak kecil yang meninggal, wajib guna harta ayah, walau anak kecil itu banyak harta. Itu lain pula dalam mazhab Syafi'i. Secara umumnya, orang yang ditanggung itu meninggal, maka penanggung yang guna harta dia, bukan guna harta pusaka. Itu lain pula tu. Yang ini umum dulu. Boleh tuan-tuan, sebab ramai suami kata mak hang banyak duit, pakai duit dia lah. Kan, arwah mak hang tu duit nak buat apa banyak, pakai duit dia lah. Kan macam mana?
Kena pakai harta suami. Sebab itu suami dapat daripada harta isteri 1/4 kalau isteri itu ada anak. Tetapi kalau isteri itu suami meninggal, isteri hanya dapat 1/8 kalau suami ada anak. Sebab sampai ke mati lelaki menanggung. Itu dikatakan lelaki dapat banyak harta pusaka. Okey, salah satulah. Banyak lagi tuan-tuan dan puan-puan. Baru nampak signifikannya mengapa lelaki diberi banyak daripada wanita. 2:1 kebanyakan kes. 2:1 lizakari mislu hazzil unsayayn. Itu tujuannya tuan-tuan dan puan-puan. Tapi kita tak nampak begitu. Oh, seronoklah lelaki dapat banyak. Kan anak-anak perempuan kata kepada abang-abang dia, ada anak lelaki, abang dapat banyak, seronoklah. Saya selalu juga. Abang dapat banyak, sampai saja di rumah beli beras, bayar elektrik, bayar apa, buat pergi sekolah. Isteri dapat, adakah buat begitu? Anak perempuan yang ada suami lah, adakah buat begitu? Singgah dulu beli roti canai, beli apa. Isteri singgah barang kemas, beli untuk dia. Nak bagi tahu, kesan harta tu dah berbeza. Tanggungan jawab bagi yang bertanggungjawab lah. Didiklah masyarakat supaya bertanggungjawab. Bukan ubah hukum pusaka supaya ikut masyarakat. Beza tu. Beza tuan-tuan dan puan-puan. Ini tak kita nak ubah hukum biar ikut masyarakat. Jenuh lah. Kalau nak ikut masyarakat, solat mungkin tinggal 1 waktu dah. Sebab masyarakat ramai dah tak solat, banyak dah kau buat kajian kat sekolah-sekolah kan. Dan nak ikut masyarakat, habis hukumnya. Didik masyarakat kita. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah SWT. Okay? Itu antara keperluan mengapa kita perlu menyegerakan pembahagian harta pusaka. Kerana apabila kita segera, perkara-perkara sedemikian akan terkait lah ya, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Sebab itu tak elok kita tangguh-tangguhkan. Okay? Jadi antara kesannya kita berlengah-lengah, kemudian mengharapkan pihak-pihak tertentu yang lebih baik, yang lebih boleh membimbing kita. Okay? Harap Abang Long lah, saya sibuk. Abang Long kata saya pun sibuk juga. Abang Long macam mana? Abang Long sibuk, minggu depan offshore. Adik macam mana? Adik kata nak balik ke universiti lah bang. Dah buka kelas, dah sekarang bersemuka contoh. Habis siapa nak tak apalah, tinggal begitulah. Biarlah dulu. Begitulah sikap kita. Apabila biar, yang bercakap biarlah dulu itu pula meninggal. Kan, yang berkata biarlah dulu itu pula meninggal, maka bahagian dia diwarisi oleh waris dia pula, isteri dia, anak-anak dia. Di sinilah akibatnya berlakunya kematian berlapis. Jangan kita tak beri ya. Ayah kita meninggal pukul 10 pagi bulan 20 hari bulan 10 pagi 2021. Mak kita atau abang kita meninggal bulan 20 hari bulan 10 2021 pukul 11. Abang kita layak dapat pusaka arwah hayat. Sebab dia hidup ketika arwah meninggal. Ramai yang bertanya saya, okey? Ramai yang bertanya, dah orang mati dah, nak beri buat apa? Bukan untuk dia tuan-tuan dan puan-puan, untuk kalau abang tu dah berkahwin, untuk isteri dia, anak-anak dia lah, bahagian dia daripada harta arwah ayah dia. Walaupun seminit lewat meninggal, tetap layak pusaka. Kerana syarat untuk dapat pusaka, hidupnya waris ketika matinya si mati yang harta nak dibahagikan. Hidupnya waris ketika matinya si mati yang hartanya nak dibahagikan. Sama ada lama atau sekejap. Hidup-hidup. Bukannya hidupnya waris ketika pembahagian harta pusaka hendak dilakukan. Itu masyarakat kita silap faham. Sebab itu salah soalan apabila kita tanya, ustaz ke siapa ke bertanya. Orang datang bertanya kita, kan?
arwah ayah saya meninggal dunia. Kan? Kita pun tanya, siapa waris yang arwah tinggalkan sekarang? Siapa waris yang ada sekarang? Salah soalan itu, maka jawapan mungkin jadi salah. Kita kena tanya soalan, siapakah waris yang ditinggalkan oleh arwah ketika dia meninggal dulu? Mungkin dia meninggal tahun 2015, datang bertanya 2021. Ada dah waris yang hilang, yang meninggal tengah-tengah itu. Sebab itu betulkan soalan dan barulah kita Allah jawapan. Sebab saya tengok ada yang tanya, siapa waris yang ada sekarang? Salah soalan tu. Apabila salah, jawapannya apabila soalan dah salah, jawapannya mungkin salah. Oh, yang ada sekarang ni abang saya dan saya aja. Sedangkan si mati masa dia meninggal, isteri ada, anak ada 6 orang, mungkin meninggal tinggal 2 pada 02021. Kena beri semua harta yang meninggal dahulu. Kalau 5 orang lah. Sebab dia hidup ketika matinya si mati. Okay. Masyarakat kita tak begitu, tuan-tuan dan puan-puan. Ramai yang bertanya, siapa yang hidup sekarang? Salah tu. Dia kata dah mati dah, nak buat apa? Saya selalu suruh lah, patut yang hidup lah, tak payah buat apa, dia boleh pergi cari. Yang mati tak boleh nak cari. Bukan untuk si mati ya, untuk anak-anak dia kalau dia ada anak, untuk isteri dia. Kalaulah si mati masa dia meninggal itu ada harta dah 10,000, dapat daripada harta arwah pula 10,000, dah jadi 20 untuk anak isteri dia. Kalau kita kata dah beri buat apa? Tak. Lebih besarlah mudaratnya makan harta anak yatim, berkembang. Abang kita meninggal itu ada anak-anak bawah umur 3-4 tahun, kita tak beri bahagian abang. Kita kata mati dah kan, beri buat apa? Hak anak dia daripada hak ayah dia, anak yatim lah. Lagi besar berkembang. Kita kena faham, bukan nak si mati saja. Betul lah ayah dia mati tu, tapi nak dapat harta atuk tu, cucu tadi. Payah pak saudara tak nak beri kepada cucu-cucu tadi, anak saudara tadi, kerana abang dia, yakni ayah kepada anak itu dah meninggal sebelum pembahagian dibuat, tapi meninggal selepas ayah ataupun atuk pada cucu tadi meninggal. Jadi terbuka makin besar pakai harta anak yatim. Itu baru seorang. Sebelah sini pula ada pula meninggal, makin ramai lah. Kalau lambat buat, tak tahu cara mengurus dengan baik, akan menjejaskan hak-hak tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu saya selalu cakap, selalu sebut, biarlah kita dapat sikit pun mengikut hak pusaka, tapi keberkatan itu mengiringi kita. Itu penting. Okay, penting keberkatan. Okay, dapat banyak dalam keberkatan, bonus lah. Bonus. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu antara punca suka bertangguh dan mengharapkan pihak-pihak lain, berlaku perbalahan dalam kalangan keluarga dan sebagainya. Dan kalau ayah kita pernah berpesan kepada anak-anak yang lain, ingat anak-anakku yang lain, contohnya, bila ayah meninggal dunia nanti, 1 sen harta ayah jangan bagi ke abang Noh. Jangan ikut. Bukan suruh ikut, jangan ikut. Wasiat berkenaan terbatal. Okay? Kalau dia tak nak beri masa hidup, itu cerita lain. Mati tak boleh lagi dikawal oleh si mati tentang hartanya. Lepas mati, kita dah ada hukum faraid, kecuali bahagian-bahagian wasiat yang dibenarkan dibuat. Okay? Sebab ramai kita tak katakan tak payah berilah hadap itu. Sebab apa tak beri? Sebab ayah pesan dah bukan masa hidup. Kan? Tak payah ikut lah. Okay? Tak ikut pesanan itu pun tak apa. Kan? Tak ikut. Jangan ikut sebab wasiat itu terbatal. Wasiat itu terbatal. Tetap anak itu layak dapat bahagiannya walaupun ayah berpesan berkali-kali. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah ya. Jadi itu antara yang banyak kita dengar agama dilaksanakan. Okey, insya-Allah dah sampai waktu dah. Okey. Saya mohon maaf jika ada terkasar bahasa tersilap kata. Kalau ada nak bertanya, okey. Saya pun datang lewat tadi, sangkut jam, banjir, turun dari ofis dalam pukul 5.20 lagi.
Okey, saya mohon maaf jika ada terkasar bahasa, tersilap kata. InsyaAllah kita akan bertemu lagi dalam perjumpaan atau kuliah kita akan datang insyaAllah. Okey, aku qauli hadza wa astaghfirullahaladzim wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi